apartmen dia ni ada satu toilet tau. Jadi dalam toilet ni dia ada letak cermin. Dia pun tariklah cermin tu keluar. Apa yang dia nampak? Pada 8.45 malam, ada seorang operator panggilan ni yang receive satu phone call daripada seorang pengadu. Jadi pengadu ni dikenali sebagai Ruthie Mae McCoy. Ruthie Mae McCoy dalam aduan dia ni mengatakan sekiranya dia ni terasa bagaikan terancam sebab dia merasakan sekiranya ada orang yang cuba pecah masuk ke dalam rumah dia ni melalui kabinet ubat-ubatan. So, operator panggilan ni pun automatic assume sekiranya Ruthie Mae McCoy ni sengaja mereka-rekakan cerita ataupun dalam keadaan berhalusinasi sebab tak mungkin bagi penceroboh untuk melalui laluan yang kecil seperti kabinet ubat-ubatan. Sekiranya kita ni berfikir secara logik, tak mungkin bagi seseorang tu nak tebuk dinding untuk pecah masuk ke dalam rumah seseorang sebab belakang kabinet ubat-ubatan tu merupakan dinding. Jadi, sebelum kita sambung story ni, siapakah individu yang bernama Ruthie Mae McCoy ni? Dan adakah dia ni berhalusinasi semasa dia ni membuat aduan ataupun kejadian tu benar-benar berlaku? Rasanya muat tak orang tu keluar daripada kabinet ubat? And dia tepuk dinding dulu ke macam mana? Ruthie Mae McCoy ni setelah menjangka usia 20-an, dia ni dikatakan mengalami masalah mental iaitu skizofrenia. So dia ni lebih cenderung untuk berkomunikasi ataupun bercakap seorang diri. Pada masa yang sama, dia ni juga suka cari pasal dengan orang sekeliling dia, suka cari gaduh, terutamanya dengan strangers. Ketika Ruthie Mae McCoy ni menjangka usia 27 tahun, dia ni telah dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Vanetta. Tapi dia ni tak pernah berkahwin dan selepas tu pun dia tak pernah berkahwin. Jadi dipendekkan cerita, pada tahun 1983 ni, rumah Ruthie Mae McCoy ni telah dinaiki air ataupun banjir. So menyebabkan si Ruthie ni terpaksa keluar mencari rumah yang baru ataupun rumah sementara. So, dia ni pun apply lah rumah sementara ni daripada pihak perumahan di Chicago. Jadi dia ada request untuk nak duduk rumah bawah. Dia tak nak duduk rumah flat sebab dia ni takut. Mungkin dia ni gayat dengan ketinggian. Disebabkan waiting list untuk rumah bawah ni terlalu lama dan dia ni pula dalam keadaan terdesak dan dia ni nakkan rumah sementara. Dia ni terpaksa terima satu tawaran untuk dia ni tinggal dekat sebuah flat 15 tingkat yang diberi nama The Grace Abbott Homes. So dekat flat ni, dia ni ditempatkan di tingkat 11 di unit number 1109. Jadi dekat sinilah dia ni akhirnya dikenali sebagai Miss Mae, orang tua yang selalu akan pegang tongkat ataupun kayu dia ni ke mana saja dia pergi. Jadi sekiranya ada orang yang buat kacau bilau dekat kawasan tu, dia akan pegang tongkat tu ataupun kayu tu untuk marah orang-orang sekeliling situ. Berbalik semula kepada kisah, Ruthie Mae McCoy ni membuat panggilan kecemasan yang pertama kalinya pada 22 April 1987. Yang receive satu phone call daripada seorang pengadu. Disebabkan operator panggilan ni dikatakan kurang jelas ataupun kurang faham dengan aduan yang dibuat oleh si Ruthie ni tadi, akhirnya dia ni menganggap sekiranya aduan tersebut merupakan sebuah aduan yang remeh. Jadi dia letaklah kat situ, dia klasifikasikanlah kes tu ataupun aduan tu sebagai gangguan daripada jiran tetangga. So boleh imagine tak betapa lengainya ataupun betapa lembabnya pegawai-pegawai yang bertugas pada malam tu. Sebab 15 minit selepas aduan dilakukan, belum ada pegawai yang tiba di rumah Ruthie Mae McCoy ataupun Miss Mae. Just imagine, Miss Mae ni buat aduan sekitar 8.45 minit malam dan mereka ni kerahkan anggota mereka ke lokasi sekitar 8.47 minit malam. Akan tetapi sampai jam 9 malam masih belum ada pegawai yang tiba di lokasi Miss Mae. Sehinggalah jam 9.02 minit malam, operator panggilan ni menerima satu panggilan daripada seorang individu yang membuat aduan sekiranya mereka ni terdengar bunyi tembakan daripada unit 1109 di flat yang sama. Selang 2 minit kemudian, mereka ni sekali lagi menerima aduan yang sama tetapi kali ini daripada individu yang berlainan. 9.10 minit malam, pegawai polis ni pun akhirnya tiba di lokasi ataupun di kediaman Miss Mae.
So masa ni ada 2 pegawai yang berdiri dekat luar ataupun dekat depan pintu Miss May. Tapi bila diketuk, Miss May ni tidak memberi sebarang respon. So pegawai polis ni pun suruhlah operator dia ni untuk buat panggilan sekali lagi dekat Miss May. Mungkin ada orang lain dengan Miss May dekat dalam. So operator panggilan ni kemudian ni buatlah panggilan telefon kepada Miss May. Tetapi masih tiada respon daripada Miss May. So pihak polis ni pun cuba dapatkan kunci pendua daripada pihak management. Tapi setelah dicuba berkali-kali, ternyata mereka ni gagal. So, mereka ni plan untuk pecahkan pintu tersebut tapi dihalang oleh pihak security. Jadi, menurut pihak security ni, sekiranya berlaku sebarang kerosakan, mereka ni akan dikenakan tindakan undang-undang. So, disebabkan tu, pihak polis ni tak nak cari pasal lah kot. So, mereka pun tinggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya, pada 23 April 1987, Deborah Leslie ni yang merupakan jiran rapat kepada Miss May ni dikatakan agak khawatir sebab Miss May ni tidak kelihatan sama sekali. Disebabkan malam sebelum tu, rumah Miss May ni didatangi oleh pihak berkuasa dan keesokan harinya, Miss May ni tidak kelihatan sama sekali menyebabkan jiran kepada si Miss May ni tadi berasa agak khawatir. Sebab Miss May ni dikatakan sering kali singgah dekat rumah si Deborah Leslie ni. Tapi untuk hari berkenaan, dia tidak melakukan lagi rutin yang selalu dilakukan. Jadi, aduan pun dilakukan sekali lagi. So, pihak polis ni pun tibalah dengan pihak security ni dekat rumah Miss May. So, ketuklah pintu tapi malangnya masih belum ada respon. So, pihak polis ni dah ketandusan idea, dah tak tahu lagi nak buat apa. So, mereka ni pun decide untuk pecahkan pintu. Tapi sekali lagi dihalang oleh pihak security. So, menurut pihak security ni, sekiranya berlakulah sebarang kerosakan, penyewa ni boleh ambil tindakan undang-undang seperti saman mereka ni. So, pihak polis ni mungkinlah tak nak serabut kepala otak kan. So, dia macam, okey dah tak apalah. Kami pun tak nak ambil masalah. Kami balik. Pihak polis pun pulang semula ke pangkal jalan. Disebabkan jiran Miss May ni dikatakan tak berpuas hati, jadi keesokan harinya pada 24 April 1987, Deborah Leslie ni sendiri mengadukan hal ini kepada pihak management. So, apa yang pihak management ni buat? Pihak management ni bawa tu tukang kayu. Apa hati dia? Dengan adanya tukang kayu ni, mereka ni boleh drill pintu rumah Miss May dan daripada situlah semua orang boleh masuk ke dalam rumah Miss May. Masuk je dekat dalam rumah Miss May, mereka ni masing-masing menjumpai mayat Miss May dalam keadaan terbaring kaku dan berlumuran darah. Masa ni, mayat Miss May ni dah katakan mulai membusuk. Pada masa yang sama, terdapat 4 das tembakan yang terkena pada bahagian badan Miss May. Di sini, jelas kelihatan sekiranya Miss May ni bagaikan dirompak sebab keadaan dalam rumah Miss May ni dikatakan berselerak. Pada masa yang sama, terdapat duit shilling ni bertaburan di atas lantai. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, Miss May ni kan menghidap penyakit skizofrenia. Dia ni juga dikatakan makin pulih disebabkan dia ni menjalani rawatan dekat klinik-klinik psikiatri. Pada masa yang sama, Miss May turut mendapat bantuan daripada program insurans kesihatan yang diberi nama sebagai SSI. Jadi SSI ni bertujuan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Mungkin golongan tua, kanak-kanak, OKU, orang kelainan upaya ataupun cacat fizikal ataupun mental. Mungkin dengan bantuan yang Miss May dapat ni, sekaligus menjadikan Miss May ni sasaran utama para perompak. Sebab Miss May ni dikatakan mampu hidup dalam keadaan serba mewah. Bukanlah mewah tapi bermaksud serba lengkap. Senang cerita, dia ni mampu bertukar pakaian, mampu ubah hairstyle dan sebagainya, membuatkan ada orang sekeliling yang memerhati. Seperti yang kita tahu, dia ni duduk dekat rumah kos rendah. Jadi rumah kos rendah ni, rata-rata penghuni kos rendah ni datang daripada pelbagai latar belakang yang berlainan. Boleh jadi dia ni dah lama diperhatikan oleh mereka yang mungkin iri hati dengan kemewahan yang dia ada. Jadi setelah siasatan dilakukan, ternyata memang benar di belakang kabinet ubat-ubatan tu memang ada satu laluan ni yang akan cantumkan satu unit dengan unit yang lain. Kebetulan, unit-unit yang kosong ni, sekiranya dibiar kosong, selalunya akan dihuni oleh penagih dadah. Memang kebetulan, rumah sebelah Miss May ni dikatakan tidak berpenghuni. Jadi, kemungkinan besar rumah berkenaan telah dihuni oleh penagih dadah untuk menjalankan kegiatan haram mereka. Selidiknya selidik, rupanya laluan tu memang dah sedia ada. Jadi, dengan adanya laluan tersebut, kerja pembaik pulihan saluran pipe ni lebih senang dilakukan. 2 individu kemudiannya ditahan,
Edward Turner 18 tahun dan John Hondras 21 tahun, masing-masing atas kesalahan membunuh dan lompatkan bersenjata. Jadi, seorang ni ditahan selepas sehari mayat Miss May ni ditemukan dan seorang ni lagi pula ditahan 2 minggu selepas kejadian. Jadi, mereka berdua ni ditahan setelah ada saksi yang mendakwa sekiranya saksi ni nampak mereka ni membawa barangan milik Miss May. Satu TV, yang keduanya rocking chair. Tu yang kursi malas tu yang goyang-goyang tu. Macam tu lah. Disebabkan tiada bukti kukuh yang dapat dikaitkan pembunuhan berkenaan dengan mereka berdua ni, akhirnya pertuduhan terhadap mereka berdua ni pun digugurkan selepas 2 tahun perbicaraan. Akhir sekali anak Miss May yang bernama Vanessa ni pun menyaman pihak berkuasa perumahan Chicago ni atas kematian ibunya. Tahukah anda sekiranya kisah tragis ini kemudiannya diadaptasi semula ke dalam sebuah filem yang berjudul Candyman? Kenapa aku nak sangat cerita-cerita ni? Sebab baru-baru ni dekat TikTok viral kisah macam ni. Sama macam ni. Dekat mana perempuan ni, dekat apartmen dia ni ada satu toilet tau. Tapi dia selalu rasa kalau toilet ni selalu sejuk. Dia tak tahu angin tu main daripada mana sedangkan dia dah tutup tingkap. Tapi selalu sangat rasa sejuk. Rupa-rupanya angin ni datang daripada cermin dia sendiri. Disebabkan dia ni ada sifat ingin tahu lah senang cerita, dia pun tariklah cermin tu keluar. Apa yang dia nampak kat situ ada lubang. So apa yang dia buat? Dia masuk dekat dalam lubang tu. Rupa-rupanya lubang tu ada satu laluan. Laluan tu actually membawa dia ni ke ruangan yang lain. Satu ruangan yang lain, satu ruangan yang asing. Bilik yang kosong. So boleh imagine tak kalau bilik tu kosong tak apalah. Boleh imagine tak kalau dalam bilik tu ada orang. Buat pula dah dalam bilik tu ada pembunuh bersiri yang memang dah lama duduk situ. Mungkin dia keluar pergi kerja, dia ni keluar ambil barang makan dia masuk balik. Dia ni keluar pergi kerja, dia ni keluar lah ambil barang-barang dia makan apa semua masuk balik dalam bilik tu. Seram kan?